Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. GRS, tekad pastikan tiada golongan miskin yang akan tercicir. Program syukur jadi harapan baharu rakyat Sabah. Gabungan Rakyat Sabah GRS terus memperkukuhkan komitmennya untuk membela nasib rakyat Sabah, khususnya golongan miskin dan miskin tegar, menerusi pelaksanaan program Sentuhan Kasih Rakyat ataupun Syukur 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan tiada seorang pun rakyat Sabah tercicir daripada menerima manfaat bantuan, terutama dalam suasana ekonomi yang semakin mencabar. Menurut Setiausaha Eksekutif GRS, Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi, program ini akan digerakkan di seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri dengan sokongan jentera parti. Datuk Muhammad Razali menjelaskan bahawa senarai nama penerima akan dikumpulkan secara terperinci sebelum diserahkan kepada Sekretariat Sabah Maju Jaya yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan program ini. Menurut beliau, mekanisme pelaksanaan program syukur telah mendapat kelulusan Kabinet Negeri dengan arahan khusus daripada Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur supaya program ini dilaksanakan segera tanpa sebarang kelewatan. Di bawah inisiatif ini, Ketua Isi Rumah ataupun KIR yang tergolong dalam kategori miskin dan miskin tegar akan menerima bantuan bulanan sebanyak RM300 yang akan disalurkan secara berperingkat setiap suku tahun. Pelaksanaan program syukur ini dianggap sebagai salah satu usaha tambahan Kerajaan Negeri Sabah dalam meringankan beban rakyat. Inisiatif ini melengkapi program bantuan tunai yang sedia ada seperti sumbangan tunai rahmah STR dan program sumbangan asas rahmah ataupun SARA yang diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk membantu rakyat menghadapi tekanan kos sara hidup. Namun begitu, inisiatif ini membawa makna yang lebih besar kepada rakyat Sabah, memandangkan kadar kemiskinan di negeri ini masih merupakan antara yang tertinggi di Malaysia. Melihat kepada latar belakang pelaksanaan program syukur, ia merupakan sebahagian daripada Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ yang diperkenalkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur pada tahun 2021. Pelan SMJ bertujuan untuk memacu pembangunan ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat Sabah secara holistik. Dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, pelbagai program di bawah pelan ini telah pun dilaksanakan, termasuklah usaha untuk memperkukuhkan sektor ekonomi luar bandar, pembangunan infrastruktur asas, dan perbaikan sistem pendidikan serta kesihatan di kawasan terpencil. Namun, walaupun banyak usaha telah dilakukan, data terkini iKasih pada tahun 2024 menunjukkan bahawa lebih 120,000 keluarga di Sabah masih berada dalam kategori miskin tegar. Angka ini mencerminkan realiti cabaran yang dihadapi oleh negeri ini, termasuklah ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Malah, jurang kemiskinan antara Sabah dan negeri-negeri lain di Malaysia masih lagi sangat ketara. Dalam hal ini, program syukur dilihat sebagai satu langkah penting untuk menangani masalah ini sekurang-kurangnya dalam jangka masa pendek. Sebagai tambahan kepada fakta ini, laporan oleh Bank Dunia pada tahun 2023 mendapati bahawa Sabah terus mencatatkan kadar kemiskinan mutlak tertinggi di Malaysia, iaitu sebanyak 19,5%. Ini bermakna hampir 1 daripada 5 isi rumah di Sabah hidup di bawah paras kemiskinan.
Antara faktor utama yang menyumbang kepada kadar kemiskinan yang tinggi ini termasuklah kekurangan akses kepada peluang pekerjaan yang stabil, infrastruktur yang tidak mencukupi, dan kos pengangkutan yang tinggi di kawasan luar bandar. Melalui program Syukur, GRS berharap dapat memberikan sedikit kelegaan kepada golongan yang paling terkesan. Namun begitu, persoalan utama yang timbul adalah sejauh mana keberkesanan program ini dapat dicapai di lapangan. Proses pengumpulan data penerima yang tepat dan pengesahan penerima yang layak merupakan satu cabaran besar, terutamanya di kawasan pedalaman yang sangat sukar diakses. Selain itu, terdapat juga kebimbangan sama ada jumlah bantuan 300 sebulan mencukupi untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat pada masa kini. Bagi sesetengah pihak, program Syukur ini dilihat sebagai langkah positif untuk membantu golongan yang memerlukan, tetapi juga ia mengundang kritikan dan persoalan. Ada yang menyatakan bahwa program bantuan seperti ini hanya memberikan penyelesaian sementara tanpa menangani akar permasalahan sebenar kemiskinan di Sabah. Sebagai contoh, isu kekurangan peluang pekerjaan, ketiadaan akses kepada pendidikan yang berkualiti, dan pembangunan infrastruktur yang tidak sekata memerlukan penyelesaian jangka panjang, bukan sekadar bantuan tunai bulanan. Di samping itu, terdapat juga spekulasi bahwa pelaksanaan program ini mempunyai motif politik, terutamanya dengan pilihan raya negeri Sabah ke-17 yang semakin hampir. Adakah inisiatif ini benar-benar bertujuan untuk membantu rakyat atau sekadar strategi untuk memastikan sokongan kepada GRS kekal utuh? Tambahan pula timbul persoalan sama, yang bantuan ini akan diagihkan secara adil dan bebas daripada sebarang unsur pilih kasih atau campur tangan politik. Sebagai perbandingan, pelaksanaan program bantuan tunai di peringkat persekutuan seperti STR dan SARA juga berdepan kritikan yang serupa. Walaupun program-program ini telah memberikan mandat kepada jutaan rakyat Malaysia, ia tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara menyeluruh. Ini menimbulkan persoalan yang sama terhadap keberkesanan program Syukur ini nanti. Para audiens yang sedang mendengar, apakah pandangan Anda tentang inisiatif program Syukur ini? Adakah ia satu langkah yang mencukupi untuk membantu rakyat Sabah keluar daripada belenggu kemiskinan, atau ia hanyalah satu penyelesaian sementara yang tidak menyentuh masalah asas? Adakah bantuan RM300 sebulan ini benar-benar mencukupi untuk meringankan beban kehidupan harian rakyat miskin, terutama dengan kenaikan harga barang keperluan yang semakin ketara? Selain itu, apakah langkah-langkah tambahan yang perlu diambil oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk memastikan pembangunan yang lebih menyeluruh di negeri ini? Adakah reformasi dalam sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur luar bandar lebih penting berbanding pelaksanaan program bantuan seperti Syukur? Mari kita bincangkan persoalan ini secara terbuka. Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY untuk mendapatkan analisis terkini tentang isu-isu semasa. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.